Untuk tidak melengahkan masa lagi, kita pun sudah ada penceramah ataupun pembentang kertas kerja pertama pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi Haji Ali. Khabarnya pun sudah selamat sampai. Untuk tidak melengahkan masa lagi, kita pihak majlis menjemput dengan segala hormat dan penuh ta'zimnya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi Haji Ali untuk menyampaikan ceramah ataupun membentangkan kertas kerja yang pertama. Dengan segala hormatnya pihak majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد كله وله الملك كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه رجع الأمر كله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا محمد رسول الله، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Terima kasih kepada saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis. Seterusnya Barisan Kepimpinan An-Nidhal Enterprise, seluruh muslimin muslimat, ibu-ibu, adik-adik, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaan daripada Allah dapat kita berkumpul dalam dewan yang serba indah ini dalam satu majlis ilmu yang disifatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita daripada sekalian hamba-Nya yang ramai di luar sana untuk kita berada dalam satu majlis ilmu di sekala hamba-hamba Allah yang lain sibuk dengan macam-macam agenda di sana, di luar sana. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu untuk kita mengikuti satu kursus yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang mana tak dapat tidak kita boleh hidup tanpanya. Itulah kursus kesempurnaan salat, yang mana semua orang tahu salat ni menjadi tiang agama kita, asas dalam kehidupan kita. Maka kalau tiang itu tidak terbina dengan kukuh, maka rosaklah institusi yang lain. Maka kita lihat pada pagi ini saya terlebih dahulu memohon maaf kerana hari ini suara tak berapa nak elok sikit, batuk sedikit. 3-4 hari lepas program tak berhenti, dari pagi ni agak rasa batuklah dia kena bengkak dalam, agak luka sedikit.
Semalam jumpa doktor, alhamdulillah dah minum ubat. Pagi ni agak nampak berkesan sedikit. Dan saya mengharapkan kalau boleh sound speaker ni kalau boleh diangkatkan sedikit lah. Mungkin kalau yang belakang yang tak dengar, boleh beritahu kepada kita punya urus dia. Alhamdulillah. Dan bila kita sebut tentang solat, saya diamanahkan untuk sama-sama kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan satu bahagian daripada bahagian solat yang tidak kurang pentingnya. Kalau kita lihat dalam solat ada rukun dia. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li dan ada rukun qalbi. Yang mana insya-Allah ketiga-tiga rukun ini akan dibincangkan secara terperincilah pada hari ini. Dan saya akan cuba kita bincang sikit daripada rukun qauli, iaitu rukun bacaan dalam solat. Dan saya nak fokuskan yang lebih sedikit pada pagi ini, iaitu satu surah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang surah yang kita kata paling banyaklah kita baca dalam kehidupan, dan semua orang akan membenarkannya. Kalau kita kata seluruh penduduk bumi ini, surah yang paling banyak dibaca ialah surah Al-Fatihah. Tidak ada kita dengar imam baca selepas takbir terus baca surah lain, tak nak baca Fatihah, tak boleh. Sebab kita dengar sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Atau kama qala, tidak ada solat, tiada terus solat ataupun tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, surah Al-Fatihah. Maka dia sangat penting kepada kita untuk kita mengetahui di mana kesalahan-kesalahan yang biasa orang buat dalam surah Fatihah. Pengalaman saya ada pelajar-pelajar sekitar Lembah Kelang dan juga di tempat saya, ada yang umur 60 tahun tapi baca Fatihah masih lagi salah. Salah tu kalau salah yang tidak batal solat tak apa, tapi salah yang menyebabkan batal solat. Dia secara umumnya kalau kita lihat dalam menentukan sah batal dia ada dua. Dalam bab baca Quran dia ada dua golongan ulama. Satu, kalau Quran dia ada golongan ulama tajwid. Kemudian di sana bila berkait dengan solat dia ada ulama fiqh yang menentukan sah batalnya solat. Maka ulama tajwid dia ada kesalahan-kesalahan, dia punya kategori dia. Adapun ulama fiqh dia punya kategori dia yang menyebabkan sah ataupun diterima solat tu. Yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Maka alhamdulillah kita rasa bersyukur, kita kena bersyukur, kena bertuah. Alhamdulillah pagi ini kita nak cuba perbaiki bacaan kita dari sudut rukun qauli dan lain-lain insya-Allah lepas ni. Dan kerana kadang-kadang kita tak tahu di mana silap kita. Dalam seminar pada kali ini kita akan cuba lihat di mana kesalahan-kesalahan yang kita boleh kena. Kalau sebut macam ni, dia boleh batal solat. Okey? Kerana begitu penting untuk kita mengetahui kesalahan-kesalahan dalam solat ni. Sebab itulah kalau kita lihat Nabi kita SAW ketika meninggal pun Nabi pesan tentang solat juga. Kan? Nabi nak meninggal, Nabi kata as-salah wa ma malakat aymanukum. Solat. Nabi kata jaga solat kamu. Sayyidina Abu Bakar ketika nak wafat pun, sahabat Nabi khalifah yang pertama, ketika nak wafat pun antara apa yang dia pesan, solat juga. Kamu ada hak, Allah Ta'ala ada hak yang mesti kamu tunaikan pada waktu siang. Jangan kamu lengahkan dia. Dan Allah Ta'ala ada hak pada waktu malam. Jangan kamu lengahkan dia. Itulah solat. Dan sahabat yang lain juga, Umar selepas tu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika wafat dia dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi kan, ditikam di perut sampai terburai darah. Tengah semayang pula tu. Ditikam tu tengah semayang. Jadi imam. Sahabat-sahabat tak berhenti jadi imam, tuan-tuan. Sahabat-sahabat jadi makmum tak berhenti semayang. Selesaikan semayang dulu. Tak silap saya Abdul Rahman bin Auf jadi tu imam ganti dan solat dengan sekadar mungkin, kemudian baru papah Sayyidina Umar. Tengok fiqh para sahabat. Padahal kalau kita tengah semayang ke, ada orang mencuri pun kita boleh berhenti solat. Kita boleh batalkan solat. Ataupun ada orang lemas. Nak mati dah, lemas. Kita boleh berhenti solat. Walaupun solat tu di akhir waktu dah, boleh berhenti solat nak selamatkan nyawa.
Para sahabat, Sayyidina Umar ditikam, kemudian sahabat-sahabat meneruskan solat. Baru papah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minta minum air itu keluar daripada perut sekali dengan darah. Air tadi, Allah. Kemudian Sayyidina Umar pengsan. Kemudian dia bangkit daripada pengsan, diminta anak dia minta air lagi. Anak dia marah dia. Tak nak minum air buat apa lagi? Tadi dah minum. Dah minum tadi dah keluar sekali dengan perut-perut. Darah sekali keluar. Sayyidina Umar kata, bukan aku nak minum, aku nak berwuduk. Bangkit daripada pengsan tadi. Asallan nas, manusia salat belaka dah ke? Tanya begitu. Adakah manusia semua sudah salat? Kalau kita, siapa bunuh aku tadi? Memang tak patutlah. Tak. Habislah kita sumpah dan sebagainya. Tapi Umar tak. Dah salat ke belum? Baru tanya siapa yang bunuh aku. Dan dia bersyukur dapat mati syahid. Dan banyak lagi sejarah-sejarah kalau kita lihat tentang salat. Sebagaimana khalifah-khalifah yang selepas itu sangat mementingkan salat. Maka salat ni dia tiang agama kita. Sebab itulah saya teringat satu hadis Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara yang pertama dihisapkan seseorang hamba pada hari kiamat ialah as-salah. Okey, insya-Allah kita teruslah, masa kita tak panjang pada pagi ini. Kita terus masuk pada bahagian rukun qauli. Yang lain tu kita tinggalkan sekejap. Kita fokuskan dulu pada surah Al-Fatihah kerana dia banyak. Yang lain tu dia sedikit saja. Okey, kita ambil rukun yang kedua, iaitulah yang ni saya tak bacalah. Saya rasa tuan-tuan boleh baca sendiri. Ini hanya sebagai satu pengetahuan tentang tajwid, istilah dia. Bila kita baca Al-Quran, kita mestilah mengeluarkan setiap huruf tersebut. Saya baca petikan yang di dalam kitab Syarhul Muhazzab karangan Imam An-Nawawi. Okey, Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi ni seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa tentang bacaan surah Al-Fatihah dalam solat? Dia kata tajibu qiraatul Fatihah fi shalah bi jami'i hurufiha. Okey. Hendak diwajibkan kepada kamu, hendaklah kamu mewajib baca surah Al-Fatihah dalam solat bi jami'i hurufiha. Okey, dengan semua huruf-huruf dalam Al-Fatihah. Ada berapa huruf dalam Al-Fatihah tu? Kita kena baca semua huruf-huruf tu. Mana kena sebut semua setiap huruf dalam surah Al-Fatihah. Okey. Wa tasydidatiha, dan setiap tasydid dalam surah Al-Fatihah kita kena sebut dengan betul. Tak. Dalam mazhab kita start kira daripada bismillah, dah start kira dah. Dalam bismillah saja ada berapa tasydid dah situ? Berapa? Dalam bismillah ada berapa tasydid? Sabdu ada 3 dah situ. Baki lagi ada berapa? Tak silap saya ada boleh kira lah, sambil-sambil tu boleh kira berapa tasydid dalam Fatihah. Sebab kalau kita mengurangkan satu tasydid, dia akan rosak makna, berubah makna dan solat batal terus. Itu secara umum. Okey. Pertama sekali, bila solat kita kena baca Fatihah, kita kena baca semua huruf. Mana semua huruf dalam Fatihah kena kita sebut dengan mulut dengan jelas. Kemudian tasydidnya. Kemudian dia kata falau asqata harfan minha. Barang sesiapa yang menggugurkan satu huruf daripada dia. Macam mana pula gugur satu huruf? Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Ini secara umum dulu, mungkin tak ada dalam kita punya slide.